Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شؤون لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan syukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita kesempatan dan peluang untuk terus hidup tuan-tuan, dan kita masih lagi dapat beribadah sampai ke hari ini. Mudah-mudahan segala ibadah dan amalan yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan bimbingannya dan panduannya pada kita semua. Mudah-mudahan Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita pada ayat yang mana satu ya? Itu ayat 7 lah. 7 lah. Awak pun dah terlupa lah 8. Oh, ayat 8. Mula ayat 8. Okey tu. Ha? Ompek tu dah lama dah tu. Awak pun dah lupa lah. Ya, ayat 8. Ayat 8 tu. Sebab minggu lepas kita sampai wa auhayna. Tuan-tuan, kita mula pada ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم
موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. صدق الله العظيم. Ayat yang ke-8 tuan-tuan. Faltaqatahu alu. Ha besar tu kan. Ni pun dah banyak kali kita bahaskan, semua huruf ha besar lepas tu depannya ada huruf waw yang kecil ataupun ya yang kecil. Itu maksudnya mad silah. Sama ada dia silah tawilah atau silah qasirah. Senang untuk kita faham. Kalau silah qasirah memang di hadapan huruf hamzah atau ya yang kecil tu akan ada huruf selain daripada huruf hamzah. Itu mad silah qasirah. Kita baca dua harakat. Tetapi kalau selepas waw atau ya yang kecil tu huruf hamzah berbaris, itu mad silah tawilah. Kita baca 4 harakat. Satu lagi kaedah mudah, di atas waw dan ya kecil tu kalau ada tanda mad, itu kena baca mad 4 harakat. Kalau tak ada tanda mad, kita baca 2 saja. Di sini ada tanda mad tu atas waw tu. Faltaqatahu, baca 4. Alu fir'aun, alu mad badal. Alu tu mad badal. Semua perkataan a ataupun i ataupun u di pangkal perkataan, maka itu mad badal. Kita baca dengan 2 harakat bagi bacaan hafs. Alu fir'auna, ra mati sebelumnya bagi bawah, maka ra ni kena dinipiskan sebab ra ni ada hukum tersendiri. Dia ada tafkhim, dia ada tarqiq. Tafkhim tu tebal, tarqiq tu nipis. Antara bentuk ra yang nipis iaitu apabila ra mati sebelumnya huruf berbaris bawah. Fir'auna liyakuna lahum aduwa. Mim mati bertemu dengan ain, ini izhar syafawi. Semua mim yang mati bila ada tanda mati di atasnya maka jangan didengungkan. Itu izhar. Itu kaedah bagi orang yang tak berapa nak mahir tajwid lah. Yang tahu dia tahulah di sini izhar syafawi. Jadi semua mim yang mati yang ada tanda mati di atasnya kita baca tanpa dengung. Semua mim yang mati kalau tidak ada tanda mati di atasnya kita baca dengan dengung. Lahum aduwwan wa hazana. Aduwwan wa hazana. Bagi 2 di atas waw bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah. Dengung qadar 2 harakat. Aduwwan wa hazana. Kemudian sebagai nak menambah maklumat kan bagi orang yang tak berapa mahir tajwid ni, bagi 2 di atas, bagi 2 di bawah ni, kalau bagi 2 dia selari, atas dengan bawah ni sama panjang, itu tanda tak dengung. Tapi kalau kedudukan baris 2 tu tidak selari, macam kita tengok dalam ni, aduwan ni dia tak selari, maka hukumnya kita baca dengan dengung. Aduwan wa hazana. Kita berhenti kat situ. Qaf lam ya tu maknanya berhenti lebih baik daripada meneruskan bacaan. In hazanan jadi hazana. Ini mad iwad. Dulu kita dah sebutkan semua huruf hijaiyah daripada ba tu sampai ke ya, apabila dia bagi 2 kita berhenti, jadikan dia satu baris je. Hazanan jadi hazana, nufuran nufura.
kecuali huruf ta gulung tu, ta marbutah tu. Itu kalau bagi dua di atas kita berhenti, dia tak jadi satu baris, dia akan jadi huruf ha, kan. Inna, semua nun yang bersabdu dalam Quran kita baca dengung qadar 2 harakat wajibul gunnah. Inna fir dah kita bahaskan, ra nipis. Fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in ti'in tu man arid lisukun. Kita boleh baca 2 harakat, kita boleh baca 4 harakat, kita boleh baca 6 harakat. Maka tuan-tuan jadilah lebih kurang bacaannya bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين صدق الله العظيم. Itu dari sudut ilmu tajwid ya tuan-tuan. Baik, kita tengok pula tuan-tuan dari sudut tafsirannya. Jadi saya ingat tuan-tuan minggu lepas kita tak habis baca muka surat 54 tu. Jadi sebelum kita tengok 50 ayat ayat 58 ni, kita tengok apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji pada muka surat 54 sebelah tu. Dalam perenggan adalah diriwayatkan. Sebab kita tak habis bincang itu. Adalah diriwayatkan bahawa rumah tempat kediaman Ibu Musa ni di tebing Sungai Nil. Dia telah membuat tabut peti dan dia siapkannya untuk meletakkan bayi. Dalam tafsir Al-Qutubi Al-Jami' li Ahkamil Quran ada mencatatkan satu riwayat di sana. Jadi peti itu panjangnya 5 jongkar, lebar 4 jongkar. Peti tu. Dan lalu dihanyutkan ke sungai. Dan peti ni sebenarnya ibu kepada Nabi Musa alaihi salam, dia tempah dekat tukang kayu. Tukang kayu ni penakut juga. Sekarang tak pasal-pasal kena sembelih kat Fir'aun kan. Dia maklumkan pada Fir'aun, ada orang tempah peti kayu. Lain macam nampak ni mencurigakan dia. Kan? Dia beritahu Fir'aun. Dan datang orang, wakil Fir'aun pergi ambil peti tu. Satu riwayat. Tetapi ketika dia bawa peti tu, dia tak nampak jalan. Mata dia kelabu. Mana jalan ni. Akhir dia pun buat andaian ini mungkin bayi Bani Israel yang akan memusnahkan kerajaan Fir'aun. Maka terjadi bawa peti tu. Tak jadi dia buat peti tu. Dia ambil, dia mengabur-mengabur, apa pula jadi buta ni kan. Dia pun buat andaian ini mungkin bayi ni yang merosakkan Fir'aun. Maka dia tak jadi ambil peti tu. Dan Nabi Musa alaihi salam sebenarnya sempat disusukan oleh ibunya sebelum dia dihanyutkan. Semuanya ulama-ulama sebut dalam tafsir Qutubi ni banyaklah. Ada yang sebut sempat susukan 3 bulan. Ada yang kata sempat disusukan selama 4 bulan. Ada yang sebut sampai 8 bulan disusukan. Wallahu alam. Tapi susukan kemudian dihanyutkan ke sungai. Dihanyutkan oleh Ibu Musa ke sungai. Dalam ayat 7 ini ada mengandungi 2 suruhan. Ibunya disuruh menyusukan bayi, kemudian disuruh pula menghanyutkan ke sungai. Susuan dan hanyutkan ke sungai. Bererti sesudah bayi disayang-sayang lalu disuruh buang. 2 perkara yang sangat berlawanan. Tapi kerana perintah wajiblah juga dilaksanakan. Perintah Allah kan. Bila bertembung perintah Allah dengan kehendak kita, maka perintah Allah didahulukan. Nabi Ibrahim baru balik jumpa anak dia yang baru besar kan, Ismail. Lepas tu elok dah main-main anak, suruhlah anak disembelih anak tu kan. Allah Ta'ala bagi pula ilham ke dia. Baru jumpa anak Ismail yang baru besar, tiba-tiba turun wahyu suruh sembelih anak dia yang bernama Ismail kan.
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبن وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. Cerita kan, bila dah besar Ismail ni, Nabi Ibrahim sebut pada Ismail, aku mimpi, ayah sembelih kau. Satu ilham dia bilang, sembelih kau dalam tidur. Apa pandangan kau wahai Ismail? Kalau kita tanya anak kita, 8 bulan, 9 bulan, anak kita dah losap, dah pergi KL lagi dia. Ayah nak sembelih dia. Ismail tak, itu ilham daripada Allah. Dia kata ke ayah, ya abatif alma tu'mar, kau buat ya apa yang Allah Ta'ala suruh tu. Satajiduni, kau akan tengok aku ni anak yang sabarlah. InsyaAllahu minas sabirin. Maka ketika nak sembelih, Allah Ta'ala wa fadainahu bizibhin azim, kan tukar dengan kibas yang besar. Itu nak cerita apa tuan-tuan? Bila bertentangan kehendak kita dengan kehendak Allah, didahulukan kehendak Allah. Seperti ibu Musa ni, suruh susu, itu suruh hanyut pula. Kan suruh hanyut. Bererti sesudah bayi disayang-sayang lalu disuruh buang, dua perkara yang sangat berlawanan. Tetapi kerana diperintah, wajiblah juga dilaksanakan. Dan dua tegahan, jangan berasa takut bayinya akan jadi celaka. Jangan sedih lantaran berpisah dengannya. Disuruh buat dua suruhan, ditegah buat dua larangan. Jangan rasa takut bayi ini akan susah. Kemudian jangan sedih kalau berpisah. Sesuatu yang Allah Ta'ala suruh buat tuan-tuan, maka sepatutnya dilaksanakan dalam keadaan yang lapang dada. Tidak ada keluh kesah, tidak ada rasa buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buruklah hamba tu bila dia buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan tak ada apa-apa, tak sakit, tak apa. Kalau kita puasa sampai sebulan ni, boleh kena gastrik, boleh mati kata dia. Berbuih perut nanti mati. 3 bulan, sebulan tu. 2-3 hari munasabah juga. Itu cakap orang-orang yang tak beriman. Doktor sendiri cakap kan, orang gastrik ni ubek puasa kata dia. Bila kita buat ia tuan-tuan. Bukan gastrik ya, orang GERD bukan. GERD lagi teruk pada gastrik. Gas dah keluar sampai ke lidah. Puasa. Bila puasa tu memang sehat. Jadi dua suruhan, dua tegahan. Bererti betapa beratnya menahan perasaan cemas dan takut, ditambah lagi supaya menahan perasaan kesedihan. Ada lagi berita yang menggembirakan. Suruh buat tadi kan. Walaupun tak penuh dengan kehendak, itu arahan Allah buat. Dah buat arahan, buat dalam keadaan yang redha. Kalau kita redha tuan-tuan, ada lagi dua berita yang menggembirakan. Tuhan pasti mengembalikan bayi itu kepada ibunya, mengurus bayi itu nanti untuk menjadi rasul. Kita boleh kait dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, ada banyak arahan-arahan Allah Ta'ala pada kita. Kan? Bila kita tahu, kita pasti dengan ilmu kita, apa yang kita pelajari itu kehendak daripada Allah Ta'ala. Ikutlah. Walaupun buat tu rasa susah, rasa macam-macam lah kesusahan yang dihadapi, tetapi akhir nanti arahan dan kehendak-kehendak Allah tu pasti di sebaliknya tersembunyi kebaikan. Kebaikan. Macam kita sebut dulu kan, anak-anak kita yang kecil-kecil ni, yang dah boleh jalan sikit ni, dia ajar pakai tudung. Kita tengok seksa panih-panih anak pakai tudung kecil lagi kan, sampai orang sebelah rumah marah. Budak ni kecil lagi kata dia. Apalah dia kelubung-kelubung dengan dia, sian tengok panih kata dia. Kan? Tapi kesannya selepas tu tak payah disuruh-suruh bila umur 12 tahun, bila dia membesar 13 tahun, 14 tahun, dia sendiri yang akan buat.
Adapun anak-anak yang nak senang-senang masa kecil tadi, dah umur 13 tahun disuruh pakai tudung, dia pakai tudung kek sekolah ya. Balik rumah dia tak bertudung dah. Suruh-suruh pakai, bergaduh dengan mak, bergaduh dengan ayah. Ini zaman bila ni mak, zaman bila ni kata dia. Ni zaman kosmopolitan ni, zaman generasi YZ dah, tak apa lagi generasi mana ada pakai-pakai macam ni kata dia. Dibawa keluar, sogan dia jalan dengan mak ayah sebab dia bertudung. Mak tengok kat pokannya, semua orang tak bertudung kata dia. Kita yang bertudung tu. Dah jadi benda yang betul, jadi salah lah pada pandangan. Itu kesan. Jadi kalau tu arahan dan kehendak Allah, pasti ada kebaikan. Kat situ tersembunyi tuan-tuan hikmah di sebalik arahan-arahan dan kehendak Allah. Artinya peringkat inilah yang menjadi idaman setiap ibu. Ibu mana yang tidak gembira apabila mendapat kembali bayinya yang telah berpisah daripadanya, dan bertambah-tambah lagi gembiranya apabila mendapati anaknya menjadi manusia pilihan sebagai Rasul. Maka dalam satu ayat ini sahaja terdapat dua suruhan, dua tegahan, dua berita yang kedua-duanya pula amat menggembirakan. Ini menandakan sosok dan bentuk ayat ini menjadi sangat indah. Nak bangun pagi susah tuan-tuan. Bangun pagi nak ambil wuduk, kono air sejuk, mandi-mandi payah. Seksa nyawa nak buat. Tapi bila dah buat seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, orang yang buat tu dia rasa seronoknya pula bangun awal-awal pagi ni. Itu hikmah di sebaliknya kan. Apa yang Allah Ta'ala nak cuba sampaikan pada kita. Orang-orang beriman dia akan dapat hikmah itu. Maka orang yang kurang imannya, dia merasakan satu beban pula nak bangun pagi, nak pergi ke masjid ke surau, jam-jam pagi nak kena pergi sajuk-sajuk, nak kena pergi ni kan. Macam-macam lah alasan. Itu ayat yang ke-7 tuan, baki ayat ke-7. Kita pergi ayat yang ke-8. Lalu Musa dipungut oleh keluarga Fir'aun untuk menjadi musuh mereka dan mendukacitakan. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta bala tentera keduanya adalah orang-orang yang berdosa. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Qutubi ni, kenapa lah Bani Israel ni disembelih? Kata Ibnu Abbas, awalnya ketika Bani Israel ni sampai di situ, mereka dah banyak limpahan nikmat daripada Allah, tapi mereka banyak melakukan dosa, melakukan maksiat. Kata Ibnu Abbas, sehingga Allah Ta'ala utus bangsa Qibti untuk menjajah mereka. Kenapa? Kerana dosa maksiat yang mereka lakukan. Tuhan hantar bangsa Qibti jajah. Maka Fir'aun pun mulalah menyembelih seorang-seorang. Dimimpikan Fir'aun akan ada bangsa Israel yang akan memusnahkan kamu. Maka apa yang Allah Ta'ala nak pun berlaku. Sampailah akhirnya Fir'aun tengok makin tak ada pula orang-orang muda lelaki Bani Israel ni. Besok siapa lah nak suruh buat kerja kan. Dia tengok dah habis mati, dah 70,000 ke 90,000 dibunuh. Maka akhirnya selepas itu Fir'aun buat apa tuan-tuan? Dia buat setahun bunuh, setahun tak bunuh. Setahun bunuh, setahun tak bunuh. Nabi Harun lahir tahun yang tak kena bunuh. Dia selamat. Lepas itu lahir Nabi Musa, tahun yang kena bunuh. Harun lahir dulu tahun yang dia tak, waktu tak perlu bunuh anak Bani Israel. Lahir Nabi Musa tahun tu tahun kena bunuh. Dan sebab itulah ibu Nabi Musa takut ketika nanti kita akan jumpa soal jawab ni. Sebab kan bila dianyutkan ni Nabi Musa, kakak kepada Nabi Musa, nama dia Maryam. Mak saya tengok, kau tengok mana pergi adik kau ni. Tapi pastikan dengan orang tengok nanti orang sadar ni, kau tahu ni anak siapa pula, bahaya gitu kata mak. Dia ada dalam surah ni. Setelah saya ayat depan-depan ni ada. Jadi Nabi Musa pun dihanyutkan ke sungai. Jadi peti ni pun akhirnya kata Imam Qutubi sini ada kunci. Dikunci peti ni. Sampailah akhirnya dibawa oleh sungai, terdampar di tebing sungai tempat mandi Raja Fir'aun.
Allah Ta'ala betul-betul hantar depan rumah Fir'aun hantar. Yang Fir'aun tak nak tu dia hantar betul-betul depan rumah. Kebetulan waktu tu dayang-dayang dia ada tebing sungai tu. Bila dia nampak tabut peti tu, dia ambilnya, dibawa ke permaisuri Fir'aun yang bernama Asyah. Dia ingat harta. Bila buka, tengok seorang bayi lelaki, comel, cantik, kan? Sehingga akhirnya Allah letakkan rasa kasih sayang dalam diri Asyah. Maka Asyah pun beritahu Fir'aun ada budak anyut. Fir'aun kata, ni aku rasa ni lah budak ni, mungkin tak ni jatuhkan kerajaan aku ni, kata dia. Tapi Asyah yang telah diletakkan rasa kasih sayang pada Musa alaihi salam, dipujuk Fir'aun, janganlah bunuh, kata dia. Akhirnya Fir'aun pun termakan jugalah dengan pujukan isteri dia. Tu biasalah tu kan. Dalam hidup kita ni, yang boleh pujuk suami ni isteri dia. Orang lain payah. Walaupun isteri dia, suami ni telah bentang belanjawan awal tahun tu, tahun ni kita tak payah boleh lansir kita dah baru lagi tahun lepas baru balik. Dia dah bentang belanjawan. Gidonga ada isteri tu. Tak ada boleh lansir. Tapi bila dia pujuk-pujuk, boleh juga lansir. Kan? Kau nak beli baju, jangan beli baju warna hijau. Pokat. Abang tak suka tu. Bini suka pula. Pujuk-pujuk, boleh baju warna hijau. Pokat kan? Pokat lah dahi. Jadi, jangan beli baju warna ni. Banyak pentang Tapi bila isteri nak, akhirnya begitulah. Selalunya begitu. Kan? Orang lelaki. Itulah kelebihan orang perempuan. Kan? Dia mandai mujuk lah. Itulah yang berlaku kepada Adam alaihi salam. Dan akhirnya memakan buah khuldi. Itu satu perkara yang kita tak boleh nak kita nak tolak dalam pendidikan anak-anak. Kita ayah ni kadang payah nak masuk dengan anak kita. Omak lah biasa kan. Omak ni kalau cakap anak dengar. Kalau kita cakap kan berbuih mulut kita cakap. Susah. Bila omak cakap sekali je. Itulah kelebihan orang perempuan. Kelebihan orang perempuan yang kita kena akur lah. Kat situ kita kena akur. Jadi tak jadi semoleh. Inilah yang dinyatakan oleh Allah bahawa Musa kemudian dipungut oleh Fir'aun liyakuna. Dalam bahasa Arab li ni lam ni dia membawa masuk perubahan. Dia akan bawa satu perkara lain. Minal hal ilal hal. Satu keadaan lain dia akan berubahkan. Maka Musa dipungut liyakuna supaya dia menjadi musuh. Mula-mula elok jadi anak, bermain, lepas tu jadi musuh. Itu fungsi lam tu dalam bahasa Arab kan. Dan nanti Musa ni akan menjadi musuh kepada Fir'aun. Liyakuna lahum aduwa wa hazana. Bukan saja dia jadi musuh, tetapi menjadi sesuatu yang mendukacitakan Fir'aun. Mendukacitakan Fir'aun yang pada mulanya disangka bolehlah buat jadi anak untuk manja-manja, tapi akhirnya jadi masalah pula. Jadi masalah. Ayat 9 tuan-tuan. Dan isteri Fir'aun berkata, cahaya mata untuk aku dan engkau, jangan kamu membunuh dia. Mudah-mudahan dia berguna kepada kita. Atau kita ambil menjadi anak angkat sedangkan mereka tiada menyedari. Jadi Allah Ta'ala merancang. Perancangan Allah tu tak ada orang yang boleh tolak. Ketika nak dibunuh, dipujuk oleh Asyah, kata dia, ini ni jadi cahaya mata kita ni. Kita mana ada anak. Asyah memang tak ada anak. Jadi minta pada Fir'aun, jadikanlah ni anak angkat. Janganlah kau bunuh dia. Kan? Janganlah bunuh dia. Sedangkan apa yang mereka buat tu mereka tak sedar. Asyah pujuk, ni budak ni kecil lagi, kita bola lah, mana tahu satu hari besok boleh bantu kita. Dah kita jaga dia. Kemudian Allah menceritakan pula tentang isteri atau permaisuri Fir'aun. Apabila diketahuinya Fir'aun berazam hendak membunuh Musa, dia memujuk Fir'aun, anak ini adalah menjadi cahaya mata kita berdua disebabkan dia tidak dikurniakan anak.
dan rasa kasih serta sayang telah pun tertumpah kepadanya. Maka janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia membawa tuah yang baik dan berguna kepada kita. La taqtuluhu. Dalam tafsir Qutubi ni ada sebut perkataan la taqtulu ni bila keluar ni? Bila disebutkan? Kan? Bila Asyah sebut. Dalam satu riwayat ada sebut bila Nabi Musa alaihissalam ni membesar di rumah Firaun, kan? Asyah bolo, kecil, besar sikit, nampak cerdik Dan nampak cerdik membesar. Firaun pun tengok perkembangan Nabi Musa ni, budak ni cerdik lain macam. Lain macam cerdik Disebut Asyah menguji dia. Diletak bara api. Diletak permata. Budak kecil tengok. Dia tak pergi kat bara api tu. Kan? Setengah riwayat kata dulu dia pergi kat bara api gigit Jadi dia nak pergi kat permata tu cerdik, tapi Allah Taala ilhamkan supaya pergi kat bara api, digigit bara tu jadi lidah dia tak berapa fasih bila bercakap. Dan surah Taha ada kan? Ushdud fi amri wa asyrik fi amri kan ayat idhab ila fir'auna innahu tagha sampai habis bawah tu Nabi Musa mohon pada Allah untuk dihantar bantuan. Datanglah Harun, bang dia sebagai pembantu. Kan? Jadi nampak cerdik tapi Allah Taala ilham. Fir'aun dia tengok dan bosan sikit ni dah boleh main-main diangkit Itu memang ada riwayat kan. Diangkatnya Musa alaihi salam. Musa bila didukung tengok apalah panjang ke bawah ni ditarik janggut Fir'aun tu. Marah Fir'aun. Budak ni lain ni kocik-kocik dah tarik janggut orang kata dia kan. Masa itulah dia nak bunuh. Keluar ayat la taqtulu, jangan bunuh dia, budak. Jadi riwayat cerita dulu kocik-kocik kita dengar kan. Fir'aun Nabi Musa tarik janggut Fir'aun, ya kau. Bila tengok dalam tafsir Qutubi memang adalah satu riwayat. Kan? Fir'aun tengok, kocik-kocik ni dah pandai buat jahat ni, dah tarik janggut orang pula ni. Kan nak dibunuh Asyah sebut la taqtulu, jangan bunuh dia, budak ya. Mungkin dia boleh jadi buat bawa manfaat pada kita kata dia. Jadi Nabi Musa pun membesar jadi anak yang sehat, yang tegap kan. Kita tahu Nabi Musa ni gagah, antara nabi yang gagah. Nanti kita tengok nanti di harapan ni dia tolak je orang tu, bukanlah nak tumbuk sangat pun. Mati kawan tu. Kan bangsa Kipti punya kuat Nabi Musa ni. Jadi bila anak ni Asyah kuat betul-betul mengasak supaya jangan dibunuh anak tu, akhirnya Firaun pun tunduklah. Dia suruh anak dibagilah isi ni bolong Nabi Musa. Membesarlah Musa alaihi salam di istana. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, dan hati ibu Musa menjadi kosong. Hampir diterangkannya, ini dibukakan rahsia. Halnya kalau kami tidak memperteguh hatinya supaya menjadi orang-orang yang percaya. Dah hampir-hampir dah. Bila dihanyutkan anak ni rasa sedih sangatlah. Ibu Nabi Musa ni hampir-hampir dah dia nak beritahu anak tu anak dia. Jadi ibu Musa mendengar berita tentang anak yang dihanyutkannya tadi, tidak disangka-sangka telah jatuh ke tangan Fir'aun. Lagi dah takut. Menyebabkan hilang akalnya dan hatinya menjadi bingung. Remuk redam bagaikan kaca terhempas ke batu. Kerana dia yakin anaknya pasti akan dibunuh oleh Fir'aun, yang terang-terang sangat memusuhi keturunan kaum Bani Israel. Andainya tidak kerana Tuhan menetapkan hatinya sehingga menjadi tabah dan meneguhkan pendiriannya sebagai perempuan yang beriman, hampir-hampir si ibu akan membukakan rahsia hatinya untuk mengaku dan mengatakan bahawa bayi itu adalah anak. Untunglah dia tidak berbuat demikian dan tidak lekas terpengaruh oleh perasaan hatinya, kerana Allah mentakdirkan dia terpelihara, sabar dan menjadi golongan orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan. Ikut hati memang dia nak risau dah anak tu, anak dia nak pergi ambil anak tu. Beritahu kan, tapi Allah Ta'ala kuatkan hati. Sampai ke hati kita pun Allah Ta'ala yang jaga tuan-tuan. Ni kepulak yang luar-luar ni. Kaki kita, tangan kita. Sebab itu kita jumpa ayat kan, wallahu khalaqakum
wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah Ta'ala juga menjadikan apa yang kamu buat. Kan? Kita datang masjid ni bukan kita nak datang, bukan kita melangkah, tapi Allah Ta'ala yang suruh kita melangkah, izinkan kita datang. Bersyukurlah kita setiap kali sampai kita ke masjid ni boleh kita berjamaah. Maksud dia apa tu? Allah Ta'ala berkehendak kita sebagai salah seorang tetamunya di masjid yang mulia. Betapalah malangnya orang-orang yang tak dapat datang di masjid ni. Jauh sudut hati kita bila kita pandang berapi-api, kita nampak mereka ni sebenarnya tidak diingini oleh Allah untuk bertandang ke sini. Allah Ta'ala yang bagi semua, pastikan semua. Sebab itu doa-doalah selalu. Allah Ta'ala ajar kita setiap kali sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Nabi paling banyak doa Nabi baca apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, tambahan para ulama. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku ni dalam agama Engkau. Kerana Allah Ta'ala yang jaga hati kita. Malanglah kita kalau di saat kita masih lagi kuat, gagah, boleh berjalan, kita tak nak baca Quran. Kita tak nak pergi masjid, tak nak pergi surau. Bila kita tak nak baca Quran, seolah-olahnya seperti Allah Ta'ala tak nak dengar suara kita. Jangan bercakap lah kau jangan baca Quran, malang gitu. Kok boleh kita baca Quran tu? Sesungguhnya Allah Ta'ala menginginkan kita membaca pada ketika itu. Allah Ta'ala nak dengar suara kita. Maka kita baca Quran lah gitu. Dalam keadaan ramai orang lain sihat. Kan? Tapi tak nak agak baca Quran. Tak nak agak sembahyang. Itu semua adalah kehendak-kehendak Allah. Hakikatnya. Jadi berdoalah selalu supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa menjaga hati kita. Itulah yang dibaca oleh Nabi banyak kali, menjaga hati supaya kekal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ayat 11, dan dia berkata kepada kakak Musa, ekorilah dia. Lalu dilihatnya Musa dari jauh, sedangkan mereka tiada menyedari. Kakak Musa ni nama dia Maryam. Si ibu segera memanggil anak perempuannya yang bernama Maryam, iaitu kakak kepada Nabi Musa, seraya berkata, pergilah engkau ikuti ke mana sahaja peti itu dihanyutkan oleh arus sungai. Maka kakak Nabi Musa ni nama Maryam ikut dia, mana peti ni pergi, mana peti ni pergi. Akhirnya sampailah ke rumah Fir'aun, ke istana Fir'aun. Sampai ke istana Fir'aun, dipungut oleh Fir'aun. Fir'aun yang ambil, dan diberitahu pada ibunya, Fir'aun ambil mak, kata dia. Risaulah ibu Nabi Musa alaihissalam. Terus ke ayat 12, dan kami Allah halang Musa daripada menerima ibu-ibu susuan. Kan Allah Ta'ala ada janji, inna radduhu ilaik. Kan, aku akan pulangkan balik Musa ni pada engkau. Dalam ayat ni kan, ayat mana tadi? Inna radduhu ilaik. Aku akan pulangkan balik anak engkau ni pada engkau. Wahai waja'iluhu minal mursalin, ayat 7 tadi. Kami akan pulangkan balik anak pada kamu dan akan jadikan dia seorang rasul. Kan? Jadi bila diambil oleh Fir'aun, Allah Ta'ala teruskan perancangannya, dan kami Allah halang Musa daripada menerima ibu-ibu susuan yang lain. Jadi bila ada kocik hapa menangis, dibawa seorang-seorang yang Firaun tahu orang-orang yang boleh menyusu tu. Bawa seorang, tak mahu dia menyusu. Bawa seorang, tak mahu dia menyusu. Jadi menangislah Nabi Musa alaihissalam ni kerana kelaparan. Setiap kali disorong kepada orang lain, tak mahu dia menyusu. Menangis ya. Menangis ya Nabi Musa. Tapi Firaun tak adalah ketuk pintu dah. Ahmad Al-Bab, itu cerita Piramli tu. Kan? Musa, Firaun memponing macam mana budak ni tak berhenti-henti nangis ni. Kok lapar, beri susu minum ya. Ni tak dia minum-minum. Allah Ta'ala punya perancangan. Kerana apa? Wa harramna alaihil maradhi'. Kami haramkan, kami tegah ibu-ibu lain daripada menyusukan dia.
Tak bagi dia tak nak. Kan? Akhirnya menangis dia. Sampailah Maryam pun datang beritahu, nak tak aku kenalkan kau seorang, ada aku kenal orang, kata dia. Orang perempuan ni mungkin bila menyusukan dia selalu menyusukan anak. Maka orang tanya, siapa? Ibu aku, kata dia. Terus orang tangkap, wah ni adik kau ya. Fir'aun punya SB tahu ni mesti adik kau. Tak, aku tak kenal pun siapa budak ni, kebetulan lalu sini dengar orang nangis kata dia. Itulah aku ada kenal seorang perempuan. Orang ni selalu nyusu budak okey je, kata dia. Siapa orang perempuan ni? Ibu aku, kata dia. Aku ada seorang abang tu, ada seorang adik lelaki, tapi dia lahir tahun lepas. Kau nak beritahu kau tak, kau sembalih pula kan. Jadi Fir'aun pun panggil, bawa lah Nabi Musa, tengok Allah Ta'ala punya perancangan. Inna radduhu ilaih, aku akan pulangkan dia balik pada kau. Jemputlah Nabi Musa ibunya ke istana. Bila letak Nabi Musa kat dada ibunya, dia pun kena ini bau ibu dia ni, dia pun tu nyusu. Kan? Budak kecil dia mana ada kena, menecam kan. Hanya baulah yang menjadi dalil lah, bukti wah ni ibu aku kan. Itu budak-budak kecil. Budak-budak ni dia tahu bau omak Bila sampai dekat omak kan, diam. Bila ambil dia orang lain melalak-lalak, dia bau tu lain. Dia cam dah. Ini bukan bau omak ni dan bau belacan ni, omak bau tempoyak tu kan. Dia tak nak. Budak-budak kecil kan. Jadi menyusulah. Fir'aun bayar lagi. Allah Ta'ala punya perancangan, kami akan pulangkan dia. 1 hari 1 dinar Fir'aun bagi. 1 hari 1 dinar. Jadi susah, jadi sonang. Lama kelamaan Ibu Musa AS berfikir, kalau duduk sana ni, membesar kat sana ni, payah ni bawah peliharaan Fir'aun. Dia pun pujuklah Fir'aun. Katanya, aku tak boleh duduk kat sini. Bila dia bagi 1 dinar, Asyah pujuk dia duduklah, tinggallah di istana. Sampai begitu sekali. Tapi dia beri alasan, aku ada anak kat rumah, ada suami nak kena jaga, kata dia. Boleh tak? Kalau Nabi Musa ni aku bawa balik ke rumah aku nyusukan dia kat rumah lah. Jangan risau, aku jaga dia elok. Anak sendiri, Fir'aun pun bagi. Tengok apa yang berlaku. Inna radduhu ilaik, kami akan kembalikan pada engkau. Maka akhirnya Musa pun kembalilah ke rumahnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, pastilah akan berlaku. Kan? Kalau Allah Ta'ala tak nak, memang tak akan berlaku. Qul man zalladhi ya'simukum minallah in arada bikum su'an au arada bikum rahmah. Katakanlah, siapa Tuhan yang boleh dengan siapa kamu nak berlindung kalau Allah Ta'ala nak bagikan kamu susah atau nak senangkan kamu. Kan? Semua nikmat, susah, payah, semua datang daripada Allah Ta'ala. Tapi kita ni lupa. Kan? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa-apa saja nikmat yang ada sekitar kita ni. Kereta, isteri, rumah, anak, duit, apa saja yang ada lah. Ini semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan usaha kita. Allah Ta'ala yang nak bagi. Tapi manusia ni, dia capek lupa. Summa iza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Bila kamu susah, ke Allah Ta'ala lah kau berlindung. Summa iza kashafad durru ankum iza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Tapi bila kau senang, kata Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala angkat kesusahan tu, tiba-tiba sebahagian daripada kamu menyekutukan Tuhan, menduakan Allah. Masa susah berdoa-doa lah manusia. Ya Allah, itu ini, nak itu, nak ini, susah hidup. Bila Allah Ta'ala bagi kesenangan, akhirnya dia menduakan Allah. Menduakan macam mana? Allah tidak lagi menjadi fokus dia. Bukan Allah yang dicari yang ketika itu dia mencari dunia. Dia menduakan Allah. Dia cari harta, dia cari itu, dia cari ini, sampai akhirnya dia lupa pada Allah Ta'ala yang telah menghindarkan dia daripada kesusahan. Itulah maksud ayat. Summa iza kashafad durru ankum iza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Tapi manusia ni bila Allah Ta'ala hindarkan dia pada kesusahan, akhir dia menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa pada Allah yang memberi rezeki pada dia.
Sebab tu tuan-tuan syukurlah banyak-banyak kan. Apa yang ada ni semuanya adalah daripada Allah. Jadi Nabi Musa dipulangkan balik oleh Allah Ta'ala kepada ibunya. Dipulangkan kembali kepada ibunya. Okay, saya dah ringkaskan tuan-tuan sebab kalau baca ni panjang kan. Okey. Itu ayat yang ke-12 tuan-tuan. Ayat yang ke-13. Lalu kami kembalikan dia kepada ibunya supaya hatinya senang dan tidak berduka cita, dan supaya dia mengetahui sesungguhnya janji Allah adalah benar, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi Allah Ta'ala pulangkan balik bayi itu kepada ibu Musa untuk tenangkan ibu Musa, jadikan gembira, senang hati, tengok anak dah ada di pangkuan. Hilanglah rasa gusar, rasa susah hati itu kan. Demikianlah dilakukan oleh Allah supaya diketahui oleh orang ramai bahawa apa yang dijanjikannya adalah benar, dan pasti ditunaikan janji yang mengatakan kepada ibu Musa bahawa kami pasti mengembalikannya kepada engkau dan menjadikannya seorang rasul. Janji itu tidak usah diragukan kebenarannya kerana sebahagiannya telah terbukti dan dapat disaksikan, sedang yang lain sedang menghadapi cabaran-cabaran yang besar. Dan dengan kembalinya Musa kepada ibunya, dia akan mendapat belaan dan didikan yang baik dan akan mempunyai perangai yang halus dan budi yang luhur. Tetapi kebanyakan manusia tidak begitu faham dan tidak tahu akan hikmah serta rahsia yang diperlakukan oleh Allah kepada seseorang hamba yang mengandungi kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat. Jadi hidup kita ni sebenarnya tuan-tuan adalah di bawah pengaruh dan urus tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Urus tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah setkan hidup kita ni dah. Kan rezeki, ajal, maut, semua Allah Ta'ala dah. Kita macam pelakon atas muka bumi ni. Tapi janganlah kita berpandangan, berpahaman seperti Jabariyah yang kata semua urusan Allah. Dia tak buat apa-apa. Semua urusan manusia ni Allah Ta'ala yang uruskan. Kita ni macam bulu burung je kan. Terbang-terbang kat angin ke mana ke sini kemari tak ada. Tak ada apa-apa kudrat kita. Yang itu salah sebab dalam Ahlussunnah wal Jamaah, dalam tauhid kita ngaji, kita ni diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk usaha. Walaupun Allah Ta'ala telah tentukan, tetapi kita ni diberikan ikhtiar, usaha untuk kita boleh berusaha. Kan? Doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu diambil kira oleh Allah Ta'ala dalam perjalanan hidup kita. Hakikatnya apa-apa yang berlaku sebenarnya tuan-tuan adalah atas kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang-orang yang beriman, Nabi sebut, cantik kehidupan orang beriman ni. Bila dia dapat nikmat, dapat rezeki, dia bersyukur. Bila dia tiba kesusahan, dia sabar dan dia ridha. Jadi tak adalah istilah keluh kesah apa semua, tak ada. Dia senang hati kan. Senang hati dia hidup di muka bumi ni sebab dia tahu Allah Ta'ala lah yang menentukan segala-galanya, termasuk rezeki yang masuk dalam mulut kita ni semuanya atas kehendak Allah Ta'ala. Kan? Sebab itu tengoklah haiwan-haiwan makhluk Tuhan yang lain yang tidak seperti kita, sesempurna kita. Kita lebih sempurna kan? Lebih sempurna akal apa semua. Tak perlulah kita risau. Lembu tu boleh ada hidup, tak ada master ada apa ada hidup dapat ada bolo anak tak ada kelulusan pun dia. Burung yang keluar tu sebab tu Nabi sebut kalau kamu nak belajar macam mana tawakal tu, belajarlah tawakal seekor burung. Ketika dia keluar dia tak tahu pun rezeki apa yang dia akan dapat. Ketika dia keluar dia tak pasti pun boleh tak dia bagi anak dia makan. Ketika dia keluar daripada sarang. Tapi pasti bila dia balik ke sarang dia, tempolok dia penuh. Ada saja makanan untuk anak-anak.
Sehingga banyaklah burung kita tengok hidup hari ni. Kau tak mati dah. Sebab burung tak tahu cari makan. Tak. Makan juga dia. Walaupun dalam keadaan begitu. Kaki, tangan tak ada. Bagi makan anak pun pakai mulut. Hidup anak dia. Tawakal dia sungguh kuat. Seekor burung kata Nabi. Belajar tawakal kat situ. Kita ada akal, ada apa semua macam-macam ni. Allah Ta'ala beri ikhtiar usaha. Sepatutnya lebih kuat lagi tawakal kita, sabar kita, ridha kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan apa yang kita baca pada hari ini sedikit sebanyak memberikan pada kita kefahaman yang mendalam dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita makin hampir, makin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita sentiasa ingat satu hari nanti kita akan dikembalikan kepada Allah. Sebab apa yang ada ni semuanya hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pinjaman kepada kita. Mudah-mudahan bila kita baca kisah para nabi ni ada banyak pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar itu untuk pagi ni. Minggu depan insya-Allah kita akan tengok ayat ini, ada ni ayat bagaimana Nabi Musa tertumbuk bangsa Kipti kan. Mati bangsa Kipti ni. Itu permulaan kepada permusuhan lah, pertembungan di antara Musa alaihi salam dengan Fir'aun yang membawa kepada akhirnya keluar mukjizat tongkat, bertanding ular apa semua macam-macam tu kan. Berlaku selepas ini. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk pagi ni. Kita berhenti di sini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kalau dapat jawab saya jawab. Kalau tak dapat jawab saya hutang dululah. Sebab ilmu ni bukan kita punya kan. Kalau ada. Biasa tak ada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna khala riya'u fi a'malina wa aqwalina wa af'alina wa lam na'lam bihi aw 'alimna. Tubna anhu wa aslamna wa naqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rzuq auladana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahhil alaihim masyaqqata darasatihim warzuqhum minal khairi akthara mimma natlub wasrif anhum kulla syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul 'Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.